السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan bacaan kitab syarah bagi Bulughul Maram. Itu kitab yang saya baca, kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Jadi minggu lepas kita baca hadis berkenaan dengan disunahkan menutup bahu ketika solat. Maksud dia kalau orang tu tak ada baju lah, kan, tak ada baju, jadi solat maknanya pakai kain pelekat saja, itu maknanya sangat tidak dianjurkan lah, kan. Kalau mazhab Hambali dia dia ketat lagi, dia kata wajib, kan, kena tutup bahu ketika solat. Kalau orang tu sembahyang pakai kain pelekat sajalah, kan, baju tak pakai, kan. Allahu akbar, macam orang tua kita dulu kampung dulu, hatta kita dulu macam juga kecil kan, dah kita tengok orang tua buat macam tu, kita pun sembahyang tak pakai baju juga sebelum kita belajar kan, dulu jadi maknanya kecil-kecil jadi bisa tuk kita, ayah kita kan sembahyang panas kan, mau balik sawah bendang solat zuhur tak pakai baju kan. Jadi begitu, ni ada hadis suruh tutup bahu. Jadi ada khilaf lah di kalangan mazhab fiqh ni kan. Cumanya yang mereka ijma'nya adalah disyariatkan, masyru' maksud disyariatkan, maksud ada dalam syariat, ada tuntutan ataupun tuntunan syariat agar menutup bahu, kedua bahu ketika solat. Cumanya mereka khilaf adakah dia wajib ataupun sunat. Dua-dua pahala lah, dia tak jadi makruh, dia tak jadi harus, dia sama ada dia wajib ataupun sunat. Maka pahala wajib lagi besar daripada pahala sunat, kan. Jadi kalau Imam Ahmad dalam mazhab dia kata wajib tutup bahu, dua bahu ni dalam solat fardu. Solat fardu dia kata. Itu pun kalau dia mampu lah, ada pakaian, sudah ada kain lah nak tutup kan. Kalau tak ada kain macam di zaman awal Islam atau zaman ayah mak kita di zaman Jepun dulu kan, pakai guni lah, kain tak ada. Sebahagian antara kita cukup kain kan, pakai guni. Gitu. Dengan mereka cerita lah. Jadi gitu. Dan disebut dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih min Al-Khilaf ni, yang ditulis oleh Alauddin Abul Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Al-Dimashqi Al-Hambali As-Salihi, yang wafat pada tahun 885 Hijriah. Dia kata yang sahihnya dalam mazhab Hambali lah, bahawa menutup satu daripada dua bahu itu merupakan syarat bagi sah solat fardu, dan ini menjadi pegangan bagi jumhur mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kita maklumlah benda ni sunat. Okey. Berkata sebahagian mereka, maknanya pada melakukan yang demikian, iaitu menutup bahu ketika solat tadi, dia panggil kamal akhdhi zinah, maksudnya kesempurnaan dalam mengambil perhiasan dalam solat. Allah kata khudhu zinatakum inda kulli masajid, ambillah perhiasan kamu di setiap kali kamu solat, ambil perhiasan. Jadi maknanya perhiasan kita pada yang menutup aurat kita lah, bukan masuk kata hak perempuan kena pakai gelang, kena ambil sumbang bubuh, kan, nak kena pakai rantai, bukan masuk macam tu, kan. Jadi maksudnya dia panggil kamal akhdhi zinah, maksudnya tutup aurat dengan sempurna lah, begitu, kan. Maksudnya dalam keadaan kita ni bukan macam ambil berat lah, kan, dalam solat tadi. Dan wa husnul adab, maksudnya adab yang baik, dan ada sifat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi jumpa tok ketua kampung takkan pakai kain pelekat saja, naik start motor pergi rumah tok ketua kampung cok borang, kan, cok borang nikah ke borang apa tak kisahlah, borang permohonan zakat ke apa ke, baju pun tak pakai,
Kan ustaz motor pun kan ambil kain pelekat gulung-gulung pakai kan tu nak cop dia mula-mula pun dia tengok orang daripada jauh, dia ni siapa baju pun tak pakai gila kau kan. Tak pasal apa tak pakai baju panas tak tahan tu. Baik, ni kena nak sembahyang ni jumpa Allah Taala ni kena dia sifat malu dan adab lah maksud dia gitu. Dan kebanyakan ulama mereka berpendapat atau berpegang di antara mereka Imam Waalaikumsalam Imam mazhab itulah yang tiga tu, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, dia berkata tak wajib tutup melainkan tutup aurat je. Kalau aurat kita ni orang lelaki-lelaki pusat dan antara pusat dan lutut. Dan dia berkata dua bahu tak termasuk lutut. Tak termasuk lutut pula. Dua bahu tidak termasuk aurat. Dia kata. Jadi yang mana dua bahu tu dia macam tangan anggota badan yang lain, macam tangan, kan, macam kaki, kan, macam kepala, macam tu. Jadi Imam Ahmad dia berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah seseorang kamu solat, kan, dalam satu pakaian, laisa ala atiqihi minhu syai', maksud tidak ada sesuatu pun di atas bahunya. Maksud dia pakai kain pelekat, bahu dia tak ada apa. Bahu dia kan. Ambil kain jugalah tutup bahu. Jadi maknanya, jadi ini yang dipegang oleh Imam Ahmad. Dia maksud dia ambil zahir hadis tu menunjukkan larangan, menunjukkan kata maknanya perintah larangan ni maksudnya wajib kena buat lah. Perintah larang. Perintah ada dua, perintah suruh dan perintah larang. Gitu. Adapun jumhur yang kita sebut mazhab yang tiga tadi dan lain-lainnya, mereka mempertanggungan larangan itu sebagai larangan at-tanzih. Maksud dia makruh tanzih. Makruh. Kan? Larangan at-tanzih maksud dia supaya kita ni beradab lah begitu. Suruh dalam keadaan kita beradab. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah solat memakai satu kain. Fi thawbin wahidin, maksudnya dalam selimut. Solat satu selimut je tu kain. Dan satu sebahagian tadi maknanya di atas sebahagian di atas isteri dia sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian lagi di atas badan dia. Kan? Gitu kan kain selimut ni macam ni saya faham. Jadi sebelah kain tu terletak di atas badan isteri dia. Di situ dalil digunakan oleh jumhur bahawa tidak wajib nak menutup bahu. Kan? Baik, di sana dia kata ada sedikit peringatan lah. Yang mana yang masyhur dalam mazhab al-Imam Ahmad bahawa solat yang dia kata solat yang wajib ditutup bahu ni solat fardu saja dalam mazhab Imam Ahmad. Solat fardu je. Tutup bahu kiri kanan ni kan. Adapun solat sunat maka dia kata tak tutup bahu pun boleh. Dia kata, kan? Dan disunatkan menutup bahu. Kan? Ataupun menutup salah satu di antara dua bahu tadi ketika solat sunat. Solat sunat tutup satu di antara dua bahu. Yalah kan? Sebab kita pun kalau berihram sebelah buka sebelah tutup, sedangkan ihram tu macam solat juga. Kan? Kena ada wudu. Cumanya dia boleh sembang padanya. Boleh sembang, boleh cakap, boleh minum air sambil bawa mineral tu kan? Betul tu? Minum. Okay? Boleh jawab telefon ketika tawaf. Dan tawaf tu dikira macam solat. Gitu. Baik, jadi kenapa dia bezakan kalau mazhab Hanbali lah? Sebab saya baca kitab Tawdih Al-Ahkam ni, Syekh ni dia bermazhab Hanbali. Kan? Tapi kitab ni, hadis ni disusun oleh Imam dalam mazhab Syafi'i iaitu Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di sana ada kitab yang di kitab syarah juga macam Subulus Salam oleh Muhammad bin Ismail As-San'ani Al-Amir As-San'ani, kan? Dia ada syarah jugalah Syafi'i kan. Gitu. Tapi syarah lebih kurang ni ya. Cuma yang ni dia yang kemudian yang terbaru kan? Terbaru jadi dia banyak sikitlah perbahasan dia. Jadi maknanya kenapa dia bezakan antara solat fardu dan solat sunat? Kenapa? Kerana dia kata solat sunat ni terbina di atas at-takhfif. Takhfif ni keringanan. Ada padanya peringanan. Dan diberi tasamuh ataupun musamahah ataupun diberi kelonggaran untuk meninggalkan qiyam ketika solat sunat. Solat sunat kita boleh solat duduk, asal lengoh sembahyang atas kerusi, tidak masalah apa.
Tapi pahala tak sama dengan solat orang solat berdiri. Contohnya kita solat tarawih kan, solat tarawih imam hantam sampai 5 muka surat satu rakaat. Mana tahu malam pertama semangat lebih. 5 muka surat. Dia hafiz kan. Oh, dia pula pandai qiraat macam-macam tak qiraat ni kan. Oh, jadi makmum belakang dah mula dah. Bengkok dah tulang. Tulang bengkok orang belikat tarik. Kan? Tarik. Makmum pun duduk. Duduk relax. Imam baca dia duduk tapi dalam solat juga. Kan? Sekali lagi dia dekat imam nak rukuk, dia bangkit dah rukuk dengan imam. Ataupun dia berasa kemas sikit, dia berasa berasa tenaga sikit, dia bangun lah. Ataupun nak duduk bawah jauh sangat nak bangkit, dia cari kerusi. Kan, kerusi sini orang tapak, ialah besar tapak tangan tu tempat duduk dia. Biasa kalau orang pergi umrah buat tu je kan. Kan jenis boleh buat tongkat tu. Dia buat tu pergi mana-mana kan. Tak cuma bola poket tak boleh kot. Tak boleh kan. Dia buat tu, dia buka dia duduk sekali kan. Waalaikumsalam Allah. Dia takbir sekali dengan imam. Agak imam ni sembahyang sunat ni, sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kan? Dia pun rasa lengoh hal tu Duduk, tapi bangsa kuat dia bangun pula. Boleh. Jadi maknanya dalam solat sunat ni kita boleh ubah-ubah kedudukan. Duduk ataupun berdiri. Begitu juga boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Contohnya solat sunat di atas kenderaan. Di awalnya dia menghadap kiblat lah. Masa Nabi SAW, Nabi naik unta dia atau kenderaan dia, Nabi nak sembahyang sunat, Nabi menghadap kiblat dulu. Dan menghadap kiblat, maka Nabi solat ke arah kiblat, takbiratul ihram ya, ke arah kiblat. Lepas tu mana yang unta dia berjalan ke mana-mana. Kan? Solat sunat. Mesti maknanya kalau solat fardu mesti menghadap ke arah kiblat macam tu terus, kecuali di atas sampan lah, di atas kapal ke, atas kapal terbang ke, atas kereta api kan. Kalau tapi di Malaysia tak ada masalah apa. Tetapi di Pakistan, India hak tu memang kan 32 jam. Berapa hari daripada Karachi nak pergi ke Lahore, pagi ni, pagi esok tak sampai lagi. Malam esok baru sampai. Ataupun lusa sampai. Kan? Berapa hari nak tarik kereta api. Kan? Pernah tengok kereta api kan? Di India, Pakistan. Tengoklah YouTube lah ni. Dulu tak tengok, boleh tengok. Saya pernah lah. Kan? Naik kereta api daripada Karachi ke Lahore. Punya lah jauh. Kan? Gitu. Berapa puluh jam, 30 jam lebih lah. Dia pun tak ada lah. Kita sekarang canggih kan. Kereta api. Tiket pula tak ada. Kan? Gitu. Orang suka naik kereta api lah ni kan. Terbelaju. ETS. Baik. Jadi maknanya bila ada kelonggaran dalam solat sunat begitu, maka dari sudut macam ni pun ada kelonggaran jugalah. Kan? Itu maksud dia. Tapi dalam riwayat lain daripada Imam Ahmad, dia kata sunat macam fardu. Dia ada riwayat yang lain pula daripada dia. Gitu. Baik. Jadi yang sahihnya itulah maknanya menutup bahu ni ketika solat fardu dan sunat ni sama ajalah, bahawa ia adalah sunnah lah. Sunnah yang menunjukkan dia tu padanya ada kamalu sutratil aurah, kesempurnaan menutup aurat badannya. Gitu. Kesempurnaan menutup badan kita lah. Walaupun dia bukan aurat. Bahu ni bukan aurat orang lelaki. Begitu. Hadis yang seterusnya malam ni 165. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin? Dia tanya, boleh tak seorang wanita solat pakai jubah dan pakai tudung tanpa pakai kain dalam? Tanpa kain dalam ni maksudnya kain sarung. Dia serlum juga, serlum. Serlum ni bahasa Kedah. Lama tak guna Haji. Haji Munir. Lama tak guna perkataan ni. Tentu main lah ni perkataan ni. Kan? Faizal tengok terkejut kan. Serlum. Apa perkataan serlum ni kan? Serlum. Serlum ni maksud dia. Jadi pakai kain sarung lah. Pakai kain sarung. Maknanya boleh tak wanita ni dia sembahyang dia pakai jubah, pakai tudung ya, tak ada kain sarung dalam. Nabi kata idza kana dir'u sabighan, kalau dia punya jubah dia tu luas, menutup kaki dia, kedua kaki dia, boleh lah.
Kan hadis keluar diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh a'immah bahawa hadis ini adalah mauquf. Sahih mauquf. Maknanya mauquf ni terhenti pada Ummi Salamah. Kan? Pada sahabat. Tapi kalau kita tengok dalam hadis kitab ni, maknanya hadis ni hukum dia lemah, dhaif. Kenapa dia lemah hadis ni? Walaupun diriwayatkan oleh Abu Daud. Nanti orang tanya lah, pasal apa kalau hadis ni dhaif, hadis lemah, tak boleh digunakan untuk berhujah. Kenapa imam-imam yang menghimpunkan kitab-kitab, menghimpunkan hadis-hadis Nabi, kita panggil kitab sunan ni, dibubuh dalam kitab dia apa? Mesti ada orang tanya macam tu. Kalau dia baru belajar lah. Kalau hadis tu dhaif, palsu, tapi kenapa dalam kitab hadis dah? Ulama Imam Tirmizi tak tahu ke? Ibnu Majah tak tahu ke? Imam-imam lain tak tahu ke? Tahu. Habis tu kalau tahu, kenapa mereka tulis? Mereka tulis dalam kitab mereka sebab mereka nak tunaikan amanah ilmu. Sebab kita ni kalau kita nak tulis sesuatu daripada mana kita ambil, kita kena ada tulis bawah tu. Macam sebahagian kita buat tesis. Dia buat tesis, kan? Dia tak suka pendapat orang kapiak ni pun. Pendapat orang putih ni suka apa? Pendapat barat ni kan? Tapi dalam bab-bab yang bahagian berkaitan dengan agama, sebab ada orientalis yang belajar agama Islam. Dan mereka ada pandangan-pandangan mereka. Mereka kod dalam buku-buku mereka. Jadi, seorang yang nak menulis tesis tadi, dia ambil kata-kata orang tu dalam letak dalam tesis dia. Pasal apa? Pasal dia nak kata orang putih yang seorang ni kata macam ni. Kemudian dia tulis buah tu. Bini. Walaupun pendapat tu kita tak setuju dengan pendapat dia. Macam itulah kita kata ulama kita. Dia tulis kitab dia sebagai nak tunaikan amanah ilmu daripada mana dia dapat ilmu tersebut. Lepas tu sebab tu dia tulis sanad. Supaya orang tahu bahawa hadis itu tak sahih. Tengok sanad kan. Jadi maknanya hanya jauh hari mengenal manikam. Kan? Jadi ulama yang pakar dia kenal, dia ni tak sahih ni sebab sanad ada orang ni. Inilah dia. Kan? Hadis ni dikeluarkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad mereka sampai kepada Ummi Salamah. Tapi dalam jalur itu ada seorang yang bernama Ummu Muhammad binti Zaid. Dia ni tak dikenali, majhul lah. Kan? Mereka tak tahu, ulama ni tak tahu dia ni siapa ni. Tak tahu ada dalam sanad ni. Dia data ni main kod mana, dia ni siapa ni main kod mana ni. Orang tak kenal. Jadi majhul lah, tak diketahui oleh Jahabizah. Jahabizah ni ulama yang pakar ni. Kan? Yang pakar ni. Dia pun tak, yang pakar pun tak kenal. Kalau kita lagi lah tak kenal. Kan? Jadi dalam hadis ni ada illah yang lain pula. Maksudnya ada cacat yang lain pula. Iaitu Ibnu Dinar, dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ni, dan dia ni lemah di sudut hafazan dia. Dalam jalur tu juga, mana ketika dalam tabaqah dia seorang yang riwayat ni. Dia dalam lapisan dia seorang yang riwayat hadis ni, dan dia terkenal dengan orang yang tak kuat ingatan. Kan? Dia hafal lagu ni, esok lagu lain, esok dia cerita lagu lain pula. Macam lain pula. Kan? Hari ni dia cerita macam ni, esok cerita macam ni. Ingatan dia tak berbalik, tak kuat. Gitu. Jadi ulama tinggal riwayat dia. Ya? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ni dia ni adalah mauquf lah. Kalau mauquf sahih gitu. Kan dalam kitab dia lah. Ya? Gitu. Jadi hadis dhaif. Baik, kita tengok di sini maknanya sebab tu kalau tengok dalam mazhab Hanafi kan, orang perempuan dia pernah tengok orang perempuan Hanafi solat? Tak pernah tengok no. Nak tengok orang dia pun sembahyang kan, dia pun pakai tudung macam tu, tutup kan, tudung tutup. Tengok lepas tu dia pun sembahyang, kaki mana ada pakai sorong kaki perempuan dia kan. Itu dalam mazhab dia. Tapi yang rajihnya maknanya dia kena tutuplah kaki tadi. Ya? Sebab apa? Sebab aurat wanita ini yang semua adalah aurat kecuali muka dan tangan, tapak tangan. Ni, kan? Ni ya auratnya. Wajah. Tu ada khilaf jugalah. Kan? Kalau ulama-ulama Hijaz semua ni depa kata hatta muka dia pun aurat kalau ada orang lelaki-lelaki ajnabi. Kan? Kena tutup habis. Sebab tu tengok sebahagian kalau pergi Mekah nampak sebahagian orang Arab kan dia sembahyang pun tutup muka perempuan dia. Sebahagiannya kan, tapi yang rajahnya kan kalau mazhab Syafi'i maknanya kan boleh buka muka dan tangan, itu yang rajahnya insya-Allah. Baik.
Ni khilaf lah kita kata. Uh, Kemudian ada faedah tambahan lah di sini, faedah tambahan dia kata pendetilan tentang aurat, ya. Aurat lelaki yang baligh, aurat kanak-kanak dan aurat wanita yang baligh, yang balighah tu. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya, aurat orang lelaki baligh macam kita ni maknanya apa nama? Ma baina surrati wal rukbah, iaitu di antara pusat dan lutut lah. Orang lelaki baligh dan kanak-kanak yang sampai umur 10 tahun, ya. Dan kanak-kanak perempuan yang belum baligh, kita dekat-dekat nak baligh dah, ya kan, aurat dia belum baligh lagi, aurat dia antara pusat dan lutut, macam aurat lelaki dewasa. Adapun aurat kanak-kanak yang umur 7 sampai 10 tahun adalah maknanya kubul dan dubur, ya, itu aurat kanak-kanak 7 sampai 10 tahun. Ini dalam mazhab, pendetilan dalam mazhab Imam Ahmad lah. Kalau wanita yang baligh, yang sudah balighah, yang merdeka, kan, semua tubuh dia kecuali wajah dia, kecuali wajah dia. Ini dalam mazhab Hanbali lah. Baik, ada yang seterusnya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Amir bin Rabi'ah ni seorang sahabat Nabi yang wafat pada tahun 52 ataupun 53 Hijriyah, yang dia ni masuk Islam lama lah, kan, dan dia pernah berhijrah 2 kali lah. Hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Di sahibu hijratain ni Amir bin Rabi'ah. Dan dia ni semua peperangan yang ada padanya Nabi SAW dia ikut semua, ya, semua peperangan dia tak absen lah. Badar ke apakah dia ada. Baik, dia kata radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin. Kami bersama dengan Nabi SAW pada satu malam yang gelap, dalam perjalanan musafir kan, di malam yang gelap gelita. Malam gelap ni tak ada apa ni, langit pun tak nampak, tak cerah, kan, gelap. Fa askalan alaina alqiblatu, maka jadi kami tak tahu kiblat ke mana, nak cari kiblat ke mana, gelap. Fa sallaina, maka kami pun solat malam, solat isyak malam ni, ataupun solat subuh ke solat isyak, tapi di situ ni malam kan, solat isyak lah. Falamma tala'atis syamsu, maka tatkala terbitnya matahari, besok tu matahari terbit, bila tengok matahari baru tahu kiblat kat mana. Idza nahnu sallaina ila ghairil qiblati, tiba-tiba kami malam tadi sembahyang tidak menghadap ke arah kiblat. Fanazalat, maka turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 115, ba'a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap maka di situ wajah Allah. Turun ayat ni, ya. Jadi At-Tirmizi meriwayatkan hadis dan dia mentaifkan hadis ni, tapi ala kulli hadis ni darjah dia hasan kata Syekh di sini rahimahullah, ya. Jadi kalau maknanya malam kita tak tahu kiblat ke mana, kita pergi satu tempat nak tanya siapa tak tahu mayang ke mana, mayang ke mana pun solat lah, istihad sendiri ya. Kita tengok besok lah sembahyang ke arah matahari terbit, nak buat macam mana, ya, gitu. Hatta di sebahagian masjid saya pernah terkenal sekali lah, di satu masjid di Kuala Lumpur, masjid besar. Jadi dulu pernah sembahyang situ, tapi dah 10 tahun 11 tahun kan, tak tahu lah, dia ambil uduk apa semua, sembahyang kat luar tu. Tengah-tengah orang sembahyang, dia pun kenal saya, orang kat situ kenal, dia pernah jumpa kawan situ kan. Betul Ustaz, sembahyang tak menghadap kiblat kan, menghadap ke mana. Jadi mereka pun dah kata lagu tu, kita dengar, mereka pun tak paling kita nak buat macam mana, berhenti tanya kiblat ke mana. Kan, rupanya kita sembahyang kot tu, kiblat ke sana. Di masjid, tapi sembahyang kat luar kan, bukan kat dalam masjid. Kalau masuk masjid kita tahu lah kan, seperti dekat mimbar tu kita tahu lah kan. Jadi itu sembahyang gitu. Sepatutnya kita kalau tengok orang silap kiblat tu, kita paling pegang lah dia, ataupun kita bagi tahu pusing ke kanan,
kanan kan. Jadi gitu. Jadi orang hak sembahyang ni kena ikut lah. Tapi kalau dah selesai solat, tak perlu nak ulang lagi dah. Macam hadis ni lah. Hadis ni pada esok dah kan. Tak perlu nak ulang semula solat tadi. Habis lah. Dah bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Weh, salah kiblat betul sembahyang kot tu. Pernah juga pergi rumah kawan macam tu juga. Pergi rumah kawan, kita tunggu dia tak mari-mari, kita nak sembahyang lah. Sembahyang terbalik, bukan arah kiblat. Kita dah sembahyang, kita sembahyang kot ni. Oh, kiblat kan kot tu, kot ni. Jadi tak payah nak ulang lagi dah solat tersebut. Ini kepentingan belajar. Kalau kita tak belajar, 2 kali sembahyang, kan? 2 kali solat. Sebab kita tak belajar. Jadi bila kita belajar, rupanya begini. Ada panduan perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi ilmu tu dia maknanya dia menyelamatkan kita lah. Tidak dia menyusahkan kita. Kita rasa susah sebab apa? Kita main ijtihad ku akal kita. Akal kita, tak sah lah sembahyang. Sembahyang semula. Kan? Sembahyang lagi sekali. Padahal tak perlu dah nak solat. Begitu. Macam qada solat fardu lah. Jadi khilaf lah. Kita kata khilaf mu'tabar lah. InsyaAllah khilaf mu'tabar kan. Jadi kalau saya berpegang tak ada qada. Kan? Bahkan bida'ah qada solat fardu. Jadi ada sahabat-sahabat yang berpegang wajib qada solat yang tinggal kan. Jadi masing-masing ada hujah. Masing-masing ada hujah. Jadi kita tenang kepada hujah kita sebab kita belajar. Orang tak belajar, dia ikut ustaz dia. Tak apalah ikut ustaz lah. Sebab tu yang dia tahu daripada ustaz dia, ikutlah ustaz dia. Gitu. Baik, ada jelaslah. Ada sifat dia hasan. Tapi kalau orang sembahyang di Baitullah, di Kaabah dekat Masjidil Haram tu, maknanya dia kena tengoklah Kaabah tu kat mana. Bukan maksud tengah solat dia tengok Kaabah, maksud dia nak solat tu kan. Kaabah situ. Kan? Ini sembahyang tapi mesti tahunya sebab Kaabah ni tak pernah sunyi manusia. Masjidil Haram ni tak pernah sunyi manusia. Mesti kita tahunya orang sembahyang kat mana. Kan? Gitu. Jadi kena menghadap tepatlah ke arah Kaabah. Tapi macam kita ni ikut jihah lah arah. Sebab di antara timur dan barat itu adalah arah Kaabah. Antara timur dan barat adalah arah bagi Kaabah. Kita ikut arah. Bukan ikut secara tepat. Bukan menjadi satu kewajipan pun. Nak kena pergi cari kompas, kena cari kan? Cumanya kita kalau boleh cari, kita cari yang terdekat lah. Sekarang kita dah ada handphone kan, download dah kita tahu kiblat, handphone bagi tahu. Takkan kita nak sembahyang tak laku lain, menghadap ke arah lain. Kita menghadap ke arah apa yang ditunjuk oleh handphone ni, walaupun handphone ni tipu ke apa kan, tak kisah. Macam tengok anak bulan lah. Tengok anak bulan bukan wajib nak pakai alat pencerap, hanya mata kasar saja. Walaupun zaman di mana kita hidup, hukum dia macam tu kan. Contohnya tak ada alat pencerap, okay? Apa alat pencerap kan, serapan anak bulan tu kan. Sebab apa? Dia asal dia tengok anak bulan ni dengan mata kasar ya. Nampak tak nampak 30 hari ya. Kalau nampak 29 hari tu ya. Tak nampak fa akmilul iddah. Allah kata sempurnakan bilangan hari. Gitu. Jadi sekarang daripada guna alat pencerap tengok nampak kan. Tu pun kadang-kadang tak nampak juga no. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh puasa Ramadan jatuh pada sekian-sekian tarikh, maknanya esok tak puasa lagi, lusa puasa kan. Maknanya gitu. Dia kalau esok tak puasa memang lusa lah puasa, takkan tulat nak puasa. Gitu. Baik. Jadi hadis ni kalau kita ikut dia punya apa yang dapat diambil daripada hadis ini, dia juga menetapkan tentang ulama salaf, jadi ulama generasi awal mereka mengisbatkan bagi Allah Ta'ala itu arah tinggi. Jihatul ulu, maksudnya Allah itu berada di arah yang tinggi. Tinggi di mana? Di atas lah. Kan? Ini hadis. Generasi awal umat Islam mereka mengisbat macam tu, bukan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam dia berkata tak. Dia berkata Allah mawjudun bila makan, bila jihah. Allah ada, dulu dia kata Allah di mana-mana. Tapi bila kita dah hantam depa,
kita kata kalau gitu Allah dia buat tapak kat seorang lah. Dia berubah pula. Dia berubah, dia kata Allah. Dulu dia kata Allah fi kulli makan. Dia kata Tuhan di mana-mana. Habis itu buat tapak kasut dalam tandas. Na'udzubillah. Dalam badan anjing. Na'udzubillah. Dia berubah pula. Mawjud bila makan. Kan? Maksudnya ada. Tapi tidak tepat. Maksudnya makna dia sahih dari satu sudut. Tapi salah dari satu sudut. Contohnya ialah Allah tidak ada tempat seperti mana tempatnya makhluk. Betul lah. Tetapi Allah maknanya dia ada arah dia, jihah dia. Ulu. Maksudnya Allah maha tinggi zat dan tinggi sifat. Allah Ta'ala tadi berada di atas arasnya. Bukan melekat di arah tu macam kepala otak dia pun duk pakai duk fikir macam tu. Kan? Maksud dia ba'in an khalqihi, berpisah daripada makhluknya. Dan makhluk dia tidak meliputi dia. Bahkan dia yang meliputi makhluknya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman macam tu. Jadi ulama salaf mereka mengisbatkan sifat ulu yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi maksudnya bukan maksud makhluk ni meliputi Allah. Bahkan Allah Jalla wa Ala yang meliputi segala sesuatu. Itu dia keimanan dia. Dan ada yang seterusnya yang 167. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Kata Nabi SAW, apa yang di antara timur dan barat kiblat. Timur, barat, sana kiblat lah. Gitu. Arah. Maksud dia arah. Walaupun kita tak boleh nak tepat dengan Kaabah. Kan? Tapi sekarang mereka ada teknologi canggih dan sebagainya. Mereka mari ke surau masjid, mereka tetapkan. Maksud dia, masjid ni salah ni kena kan, bengkok. Berapa darjah kan? Miring sikit. Jadi gitu. Macam kita agak-agak. Sah dah solat kita? Sah solat kita? Salah? Sah. Begitu. Baik. Hadis sahih lah. Jelas lah. Kemudian hadis yang seterusnya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sahabat yang tadi juga meriwayatkan hadis. Dia kata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Ini solat sunat ni. Solat sunat. Dia kata aku lihat Nabi Rasulullah SAW solat di atas kenderaannya. Ke arah mana kenderaan itu mengarah. Kan? Berjalan sana, berjalan sini kan Nabi solat di atas belakang dia. Hadis muttafaqun alaih. Dan Al-Imam Al-Bukhari menambah dalam riwayat dia, yumi'u bi ra'sihi. Yumi'u mengisyaratkan dengan kepalanya. Rukuk dia isyaratkan dengan kepala dia. Kan? Sujud dia rendahkan daripada daripada rukuk tadi. Dengan isyarat kepala dia. Dan baginda tidak melakukan yang demikian dalam solat fardu. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Solat fardu Nabi turun bawah. Kan? Solat di bawah. Kalau dalam lafaz Abu Dawud pula daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, dia kata wa kana idza safara, adalah Nabi sallallahu apabila Nabi bermusafir, fa arada an yatatawwa, Nabi nak solat sunat, nak solat tatawwu, solat sunat, istaqbala binaqatihi alqiblata, Nabi akan hadapkan unta dia ke arah kiblat dulu. Nabi takbiratu al-ihram, Allahu akbar. Fakabara thumma shalla, kemudian Nabi solat haitsu kana wajhu rikabihi, ke arah mana kenderaan dia tadi menghadap. Kan unta bukan duduk diam, benda hidup kan. Jadi kalau motosikal kita tak apa lah. Motor sembahyang atas motosikal. Macam mana Ustaz motosikal lah? Kan? Allahu akbar. Menghadap ke arah kiblat kan. Gitu. Macam mana pusing gitu. Orang tak pernah buat kan. Kan melainkan bos belakang kan. Ada driver belakang. Dia duduk belakang nak sembahyang sunat. Kiblat kona lagi. Dia menghadap kiblat tu. Kan? Allahu akbar. Lagi driver dia kona kan. Kau tu kona kau ni dia lari dah kiblat tu. Gitu. Baik. Itulah cerita dia.
Saya nak tengok apa nama dia punya syarah yang, tapi kalau dia dah, yang kita dah syarah, dia dah cerita, dia dah tak payah nak baca 2 kali. Gitu. Jadi solat maknanya haruslah solat sunat di atas kenderaan. Kan? Walaupun kita kata ada dari sini nak ke mana? Dari sini nak ke Bandar Baru ke? Kan, dari sini nak pergi ke Perlis ke? Tak kisahlah, jauh ataupun dekat, boleh solat atas kenderaan kalau nak solat sunat lah. Kan? Walaupun tak ada keuzuran apa. Solat fardu tak boleh lah. Gitu. Baik. Jadi solat fardu kita la tajuz lah. Kan, kecuali kerana keuzuran. Kalau yang masyhur dalam mazhab, disebut dalam mazhab Hanbali kan, sebab itulah saya sebut tadi kan. Dia kata yang masyhur dalam mazhab Hanbali bahawa solat fardu tidak boleh solat di atas kenderaan kecuali kerana uzur. Tengok terbang. Ataupun atas feri. Tapi kalau feri nak pergi Langkawi, yalah. Kan, setengah jam 40 minit ya, Kuala Perlis Langkawi kan. Ataupun Kuala Kedah. Kuala Kedah ke Pulau Langkawi tu jauh lah sikit. Dia ambil masa mungkin 2 jam kot. Saya tak pernah naik Kuala Kedah ke Langkawi. Kuala Perlis pernah naik lah. Kuala Perlis mungkin 45 minit macam tu ya. Nak sembahyang fardu pada tu. Kan? Gitu. Baik. Jadi yang masyhur dalam mazhab dia sebab dia ambil dalil. Maksudnya apa tu? Bahawa Nabi SAW intaha ila madhiqin wa huwa wa ashabuhu. Nabi SAW sampai ke satu kawasan dan Nabi di atas kenderaannya, dan waktu hujan dan tanah tadi memang becak-lecak lah, kan? Jadi maknanya masuk waktu solat, Nabi SAW arahkan sahabat untuk melakukan azan, maka dia lakukan azan dan iqamah, kemudian Nabi SAW ke depan solat di atas kenderaan dia. Tapi hadis ini dhaif, daripada semua jalan dhaif, kan? Disebut oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa dhaif, Syuaib Arnaud dalam takhrij Al-Musnad dhaif, dalam takhrij Sunan Abi Daud Syekh Arnaud juga dhaif. Hadis dhaif, tak boleh jadikan sebagai hujah. Ala kulli hal tak bolehlah sembahyang fardu atas kenderaan kecuali lah tadi tak kalau terbang atau di tengah laut kan. Ya. Dia musafir dengan mahram dia lah. Okey. Naik bas. Satu tempat. Jadi perjalanan dia tu akan makan masa maghrib isyak. Bas tu pula tak berhenti. Jadi dia akan sampai satu tempat tu dalam mungkin 2 pagi kan. Tapi disebabkan dia risau 2 pagi dia sampai dia ketinggalan. Boleh tak solat fardu? Maknanya kalau ikut perbahasan di belakang ni, kata Syekh di sini, ya kan? Dia kata qala Syekh Siddiq Hasan Khan. Syekh Siddiq Hasan Khan ni ulama daripada India. Ya. Dia kata wa ammal ajalatun nariyah. Soalan tu jawapan di sini. Adapun kenderaan yang jenis kenderaan kereta api ke, kenderaan ke qitarat, sayyarat, kan, kereta biasa, ya kan? Dan seumpamanya, maka hukumnya di sisi Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, hukum safinah, hukum sampan ataupun kapal tadi. Dalam keadaan tu dia solat atas bas lah. Kan? Boleh lah. Kalau keadaan tu kan. Mana mungkin dia musafir di negara barat ke apa-apa. Kalau di Malaysia kita boleh suruh driver tu berhenti lagi. Kalau driver kita tak berhenti. Kita nak berhenti lah, kita solat lah atas bas tu. Kita takkan nak pergi sembelih dia. Kalau kita takut bila sampai kita tak larat nak solat kan. Maksudnya bukan tak solat, habis waktu solat. Sebab kalau ikut yang rajah di antara ulama, solat Isya ni sampai tengah malam ya. 12 malam. Tak seperti 12 malam. Dia tengok kepada waktu, kadang-kadang maghrib awal, kadang-kadang maghrib lambat, kadang-kadang subuh. Sekarang pukul 7 ada subuh lagi kan? 7 apa? 7 lebih kan? Lewat lah sekarang. Jadi tak tentu, tak semestinya tengah malam tu pukul 12. Kadang-kadang boleh pergi pukul 1. Kadang-kadang boleh pukul 11 tengah. Tengok kepada keadaan peredaran masa tadilah. Jadi benda ni kita ijtihad lah. Ijtihad. Tapi setakat ni saya baru sekali lah naik bas. Bas tu orang Melayu. Saya nak sembahyang subuh. Ni cerita lama 11 tahun lepas lah. Kan? Jadi saya nak solat subuh. Maknanya dia ni nak kerja trip kan, dekat-dekat hari raya tu nak kerja trip kan. Jadi dah sampai Bukit Merah. Saya nak balik Pulau Stang, Kuala Nerang. Jadi sampai Bukit Merah. Bukit Merah tu pun kampung saya juga.
Jadi macam ni, saya kata bang, berhenti lah saya nak solat. Kan, dia pun tengok kita ada janggut kot. Kot lah. Dia rasa macam segan kot. Atas best tu saya seorang yang solat. Okay. Orang Melayu ramai atas best tu. Solat ni maknanya solat subuh. Solat subuh. Balik merah dah tu. Kan? Jadi saya pun turun sembahyang solat. Saya turun solat subuh. Jadi dia terpaksa berhenti lah, kan? Saya minta dia berhenti lah. Jadi tak apalah, bila saya solat, dah habis solat, saya naik bas nak teruskan perjalanan lah, kan? Lepas tu dia start bas tak hidup pada muka hang. Kan? Kita beli tiket sampai Luk Start, tapi bukit merah tu kampung kita juga. Saya kata goodbye lah. Saya turun jalan kaki, tahan kereta orang lebih lah. Kat Jambatan Lopong Su lah saya kata. Kan? Naik tu bawah sampai kampung ni. Padahal nak balik ke Kedah. Tu cerita dia. Jadi dia tak mau berhenti kali, tapi kita suruh dia berhenti lah. Kalau dia tak berhenti, kita terkah dia, mungkin dia ketak juga kot. Orang beban ni kan berani sangat kadang-kadang. Kan? Aku bayar duit yang berhenti kan. Jadi maknanya hantar bagi connect sudah, aku turun tang ni. Kan? Jadi begitu. Tapi kalau belah-belah luar negara, ada sahabat-sahabat kan yang berperjalanan kan sampai kan dah macam tadi lah. Maghrib tak berhenti, Isya tak berhenti, nanti pukul esok pun dah berhenti kan. Contoh nak pergi Johor, ada kadang-kadang orang pergi Johor kan. Johor ni jauh sikit daripada KL ke Johor. Ataupun kan, jadi dia Kelantan, Kota Baru ke mana? Ada tak Kota Baru terus ke Johor? Dia ambil masa jauh kan. Jadi sampai Isya maksudnya maghrib tak berhenti, Isya tak berhenti. Kan, di street. Jadi maknanya sembahyang baca lah. Solat tabah ni kalau enggak baca lah, macam tak kapal terbang lah. Tapi kita kena usaha ikhtiar dulu lah. Minta dia berhenti lah. Sebab saya orang Islam, saya nak kena solat. Kan? Gitu. Tempat tu berbahaya untuk yang perempuan dia bilang. Lelaki tu okey, untuk perempuan dia mungkin berbahaya. Boleh? Perempuan ni ada mahram tak? Ada mahram dia. Ada mahram dia jaga dia solat. Kan? Kalau dia takut nak pergi pasal tempat, boleh ke? Tak boleh. Kalau maksudnya adalah solat ni tak seperti yang solat dalam bilik. Solat tepi bas tu pun boleh. Solat tepi bas tu kan. Yalah, kita ni sebab kita tak biasa belajar, tak beramal dengan apa yang kita belajar. Kami di Pakistan sembahyang pergi jalan tu, naik kereta api. Nak naik kereta api kan. Sembahyang bukan atas jalan kereta api tu. Sembahyang tepi lah mana jangan. Sekali dan solat kereta api mai dan bagi salam lompat naik kereta api. Nah, sana kereta api jalan kita lompat naik lagi. Di sini tak boleh. Bas dia berhenti tak berhenti terus. Kita kena pandai terjun lah. First time terjun memang jatuh terguling lah. Saya sendirilah pengalaman. Kan? Tapi dah kali kedua kita dah belajar macam mana cara nak turun bas tu. Mesti pandai. Bas dia tak berhenti. Kalau orang perempuan dia berhenti lah. Orang lelaki macam kita, dia kan dah leceh, dia tepuk lah dinding tu sekali. Berhenti lah. Tak berhenti. Jalan kita kena terjun. Tapi terjun tu pandai lah. Kali pertama saya jatuh tergolek. Tu cerita dia. Baik. Jadi sembahyangnya, hari tu pernah sekali tayar kereta lama cerita ni. Tayar pancit dekat Tol Kelang tu, lepas Tol Kelang nak pergi Kelang kan. Maghrib. Jadi buat macam mana? Ada air mineral dah. Kan? Habis wudu lah. Sembahyanglah tepi tu dekat mana-mana. Sebelah bukan lorong kecemasan tu, kita parking kereta kita tu kan. Selepas tol tu sembahyang depan kereta kita. Sembahyang maghrib lah. Sejadah macam tu. Allahu Akbar. Solat 3 rakaat selesai masalah. Solat tu bukan masalah lah maksudnya. Selesailah satu perkara. Jadi maknanya jangan nanti surau masjid baru nak solat. Weh, kita maghrib dah habis ni. Masjid tak jumpa lagi. Sembahyang tak orang boleh sembahyang. Janji jangan tengah jalan. Sembahyang tengah jalan tu mudarat diri pula. Carilah tempat yang agak-agak lori tak boleh mari langgar kita ke. Kan? Di luar tu kan yang penghadang tu sembahyang belah luar tu. Tu cerita dia. Mudahlah benda mudah ni kita pergi jadi payah buat apa. Ya. Habis yang tu dan dah masuk Isya dia kan. Jadi kita berhenti tanya lah. Lain soalan? Gimana macam keadaan tadi kan? Tengoklah dalam keadaan kita sendiri ijtihad lah. Kita ijtihad sendiri. Usaha dulu. Memang habis daya kita. Kan?
La yukallifullahu nafsan. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, Pak. Ya lah nak buat macam mana? Kan? Kalau atas bas lagi lah nak solat. Tak nak solat lorong tu. Tak boleh kan? Kita baru Allahu Akbar, dia tekan brek, bergulung kita. Gulung-gulung duduk tempat driver. Kan? Driver kata aid. Kan? Hang kata aku pula. Itu cerita dia lah. Jadi terpaksa yang ikut. Mana ikut kita punya daya lah. Habis daya dah ni cerita dia. Habis daya usaha dah ni. Tak ada lah. Tak ada daya dah. Maka bila kita buat tu, Tuhan tak. Bila kita tahu lah Allah Ta'ala tu kan, maha mengetahui kan. Kita nak buat ikut cara yang dia suruh. Macam orang lah penjara lah. Contohnya yang pakai seluar pendek kan. Takkan dia nak pergi loneh seluar kawan dia, pergi sambung ikat tali rapiah. Kan nak sembahyang tutup pusat lutut. Kan pinjam seluar tak aku nak sembahyang. Kita sambung seluar. Tutup pusat sembahyang lah. Walaupun nampak lutut paha. Masuk lah tu. Tu cerita dia. Habis ya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.